Okey, hari ini saya nak berkongsi bagaimana saya settlekan task saya yang keempat atau task saya yang terakhir bagi mengenal pasti jenis-jenis error yang terdapat dalam programming dan contoh-contoh error yang terjadi dalam kita melakukan programming. Okey, first sekali saya nak mentionkan types of error yang ada dalam programming. First sekali, error yang pertama adalah syntax error. Yang kedua adalah logical error. Dan yang ketiga adalah runtime error. Okey, saya akan kupas satu persatu error dan tunjuk salah satu contoh-contoh error yang terdapat dalam setiap types of error. Okey, bagi yang pertama, kita pergi kepada error pertama, iaitu syntax error. Okay, syntax error. Contoh bagi syntax error adalah yang pertama, kita missing semicolon at the end of statement. Okay, missing semicolon at the end of the statement. Maksud dekat ayat ni adalah kita tertinggal semicolon kat akhir statement. Okay, saya bagi contoh. Contoh dia adalah yang ini indent and then curly bracket dan return zero ni adalah basic dalam programming. Okay, yang ini adalah yang betul, yang tidak ada sebarang kesilapan. Ini yang tidak ada kesilapan. Contoh yang saya buat tak ada silap, error zero error. So bila kita run, dia akan keluar macam ni, dia execute macam ni. Ini is basic dalam programming, mula-mula sekali dia punya C program. Okey, kalau maksud bagi types yang pertama tadi, error yang pertama dia kata missing semicolon at the end of the statement. Okey, kat sini kita hilangkan semicolon yang kat hujung statement. So, kita try hilangkan. So lepas tu kita compile dan akan ada error, yang mana dia kata ada error expected semicolon before bracket, curly bracket. So kat sini akan ada error. So solution dia, kita mesti letak semicolon, baru kita boleh compile, baru tak ada error dan kita boleh terus run. Selesai contoh 1. Kita pergi kepada contoh 2. Contoh 2 adalah missing any delimiter. Okey, maksud dekat sini missing any delimiter ni, contohnya kita macam tertinggal apa-apa jenis, kita tertinggal apa-apa je lah. Macam misal kata kat sini tidak ada yang tertinggal. Contoh macam kita tertinggalkan curly bracket yang bawah ni, and then kita compile, dia akan ada error. Yang kat sini dia kata error expected declaration of the statement at the end of input. So solution dia, kita mesti letak kita punya curly bracket. Letak curly bracket, baru dia boleh compile, tak ada error, dan baru kita boleh run kan. Misal kata kita hilangkan satu bracket ke atas ni, and then kita run, kita compile, tak pun juga akan ada expected declaration specific or before curly bracket. So, maksudnya solution ni kita akan letak bracket, baru kita boleh compile, and then zero error, baru kita run, baru tak ada kesilapan, tak ada error di situ. Okay, itu untuk yang kedua. Okey, yang ketiga
ketiga dia kata incorrect spelling of any keyword. Maksud kat sini kesilapan ejaan bagi mana-mana keyword. Okey, misal kata sini saya settlekan, saya buat satu programming yang mana variable ni load yang kita punya programming variable yang tak ada masalah, yang lengkap, yang tak ada error. So bila kita compile, dia akan zero error. So bila kita run, dia akan keluar. Oh, lupa. Kat sini kita kena mentionkan dulu. Silap. Kat sini kita kena mentionkan sekali. X itu apa? X sama dengan, misal kata kita letak 4 dan Y kita letak 2. Baru dia akan mention. Kita compile balik, zero error, then baru saya bagi 4 dan 2 adalah bagi 4 dan 2 adalah 2. So sini tak ada masalah. Okey, bagi merujuk semula kepada kita punya syntax error. Contoh syntax error yang ketiga adalah dia kata incorrect spelling of any keywords. Misal kata dekat sini saya salah eja keyword hasil ni, saya tertinggal N. Dan kita pun pergi compile dan tengok apa error. Dia kata error in function main, error hasil undeclared first used in the function. Each undeclared identifier is reported only once for each function and appearance. Maksudnya bila dekat ke atas ni, dekat declaration ni kita silap eja, so dia akan menyebabkan yang bawah-bawah ni dia tak dapat declare. So dekat hasil ni tak dapat declare apa itu hasil. So bila kita silap eja je kat sini, dia akan menyebabkan yang bawah-bawah tu tak dapat di-executekan. So solution ni kita mestilah eja dengan betul bagi setiap keyword supaya tak ada error. So tambah N, baru kita boleh compile. Error dia zero error, baru kita boleh tak ada masalah. Settle yang ketiga. Dan kita pergi pula contoh keempat. Contoh keempat dia kata using variable without declaration. Using variable without declaration, maksudnya kita buat variable ni
kita buat variable tapi tanpa declaration. Kita tak declare apa tu x, apa tu y, apa tu hasil. So bila kita compile, dia akan ada error yang mana dia kata x tu in function of main. Dia kata dekat sini error dia y is undeclared with the first in function and hasil also undeclared with use in this function. Maksudnya y dan hasil tak dapat dideclarekan apa itu y, apa itu hasil bila kita tak letakkan variable dia. So solution dia, kita mesti letakkan variable di atas ni supaya kita boleh declarekan apa itu x, apa itu y. So baru dia boleh executekan dan boleh displaykan. So dekat sini solution dia kita bisa letak x, kita mentionkan apa itu x, kita mentionkan apa itu y, dan kita mentionkan y, dan kita mentionkan apa itu hasil. Baru dia boleh execute, baru dia boleh declare dan boleh execute. So kat sini int x, y dan hasil ni nanti dia akan ada, akan di dalam kita punya RAM akan wujud satu apa tu nama, akan wujud satu storage yang mana akan mengisikan nilai x tu apa, nilai y tu apa, dan hasil dia apa. So ini wajib ada kalau kita nak buat variable. Kalau tak ada, dia tak boleh declare dan tak boleh nak execute x tu apa, y tu apa, hasil tu apa, dan tak akan keluar. Okay, itu dia punya kepentingan. So bila kita dah mention apa itu x, apa itu y, kita dah declare kan, baru kita boleh compile dan error dia zero, dan baru kita boleh baru keluar. Kalau kita tak letak declare tadi, seperti kita tak letak ni tadi, dia akan dia tak boleh di run. Compile akan ada error. Okay, itu yang ke 4. Okay. Kita teruskan kepada error yang kedua, iaitu logical error. Cukuplah untuk bagi saya error 4, cukuplah tu. Okay, and then kita pergi kepada logical error. Okay, logical error yang pertama, contoh logical error yang pertama adalah the sequence of instructions used in a program may be incorrect. Maksud yang pertama, the sequence of instruction used in a program may be incorrect. Maksud dia adalah aturan yang kita buat bagi kita mengarahkan program ni, sebab kita menjalankan program, adalah ada silap sequence. Maksudnya aturan itu silap. Mungkin yang atas kita letak bawah, yang bawah kita letak atas. So dia akan menyebabkan error juga, iaitu yang kita panggil adalah logical error. Okay, saya tunjuk contoh. Misal kata kita letakkan yang atas ni, yang variable ni kita letakkan di bawah. Kita copy ni, kita letakkan dia di bawah ni. Letakkan dia di bawah. Letakkan di bawah. And then yang atas ni kita buang. Kita letakkan dia di bawah. So kita letak kat bawah kan. So bila macam ni, kita mentionkan x, kita masukkan nilai, kita bagi nilai x, y dan hasil. Lepas tu baru kita mentionkan apa, baru kita declarekan apa itu x, apa itu y dan apa itu hasil. Bila kita buat macam ni, dia akan ada error yang mana y is undeclared, first in function, hasil. Maksudnya dia sama dengan sebelum ni. Macam ibarat macam kita hilangkan, kita declare kan, undeclarekan kita punya variable. Maksudnya bila kita tak follow sequence dia, kita letakkan variable ni di bawah, nilai di atas, dia akan menyebabkan kita punya programming, kita punya nilai tak dapat baca apa tu nilai. Kita terus bagi nilai, lepas tu kita baru masukkan apa itu x, apa itu y. So nilai tak boleh program komputer tak boleh baca nilai. So dia akan ada error lah. So make sure kita follow sequence dia step by step. So yang ini mesti di atas sekali, dia perlu di atas. Yang atas di ataskan, yang bawah dibawahkan, dan baru kita boleh buat macam biasa. Okay. Macam ni, baru kita boleh compile
error 0. Baru tak ada masalah. So dalam programming, sequence tu penting. Kita kena follow the sequence, baru tak ada error. So yang atas, yang variable di buat dulu, ini bawa nilai baru kita masukkan dia formula, dan baru kita print f, baru dia boleh keluar. Kalau kita silap, kita letakkan variable di bawah, kita masukkan nilai dulu di atas, dia tak akan keluar, dia akan jadi error. So solution dia kita mesti ikut sequence by sequence, baru tak ada error. Okay, kita teruskan kepada yang kedua bagi logical error. Contoh dia adalah the mathematical formula used in program instruction may be incorrect. Maksud dia kat sini, kita menggunakan mathematical formula used in program instruction may be incorrect. So maksudnya kita gunakan formula dia yang salah, formula salah dalam formula matematik. So dia akan menyebabkan akan adanya Allahuakbar, apa nama tu, error. Contohkan sini kita bagi senang, so, kita tukar kepada darab. Kita tukar kepada darab, kita nak buat darab ni. Dalam matematik, dalam formula matematik, kurungan ni, ini contoh darab. Contoh darab. Okay. Dalam matematik, kurungan X dan kurungan Y, dia bermaksud X darab Y, kan? Tetapi bila kita kita cuba macam ni, darab macam ni, darab dalam bentuk kurungan, formula bentuk kurungan, darab dalam bentuk kurungan, bila kita compile, dia akan ada error. Yang mana dia kata error, call object X is not a function of function pointer not declared here. Maksudnya dia ada declare kat sini. So ni menunjukkan bahawa tak semua formula-formula yang ada dalam matematik kita boleh guna pakai untuk buat dalam programming, untuk darab dalam programming. Sebab dalam programming dia dah sedia ada, kalau macam darab apa dia punya keyword dia, kalau bagi apa keyword dia, kalau tambah apa keyword dia. So kalau macam kita, misalkan kita nak buat darab, kita just terus X star Y, itu saja cara dia. Keyword dia adalah star ni mewakili darab, dan kita terus darab macam biasa. Baru kita, kalau macam ni baru tak ada error. Okay, nampak tak? 0 error. So baru boleh compile. Bayar 4 darab 2 adalah 8. So baru tak ada masalah. So pastikan jenis formula matematik yang kita gunakan tu adalah formula yang boleh digunakan sewaktu kita menggunakan dalam programming. Tak semua formula matematik kita boleh masukkan dalam programming. Settle. Kita pergi kepada runtime error. Example dia yang pertama adalah when the program attempts to program and illegal operations such as dividing a number by 0. Okey. Yang kedua ni, bagi yang tadi logical error dah selesai, saya bagi dua contoh yang selalunya lah terjadi bagi logical error itulah.
Okay, yang kedua, yang seterusnya kita pergi pada runtime error. Okay, contoh pertama bagi runtime error ni, yang error dia adalah when the program attempts to program an illegal operation such as dividing a number by zero. Okay, maksud dekat sini kita programkan, kita attemptkan satu program yang mana program tu kita menggunakan operasi yang mana nombor tu dibahagikan kepada zero. Dia adalah error. Dia juga dikenali sebagai error. Okay, sekarang ni saya buat tukar dulu gambar ni. Saya kata nilai dekat sini saya bagi 4/2. Bila kita compile kan, dia tak ada masalah, dia akan zero error. Dan bila kita run pun dia akan dapat nilai yang mana 4/2 adalah 2. Itu normal, tak ada masalah, tak ada error. Ni saya kata 4 ni kita tukar kepada 12, and then kosong ni, yang y kita tukar kepada kosong. Apa yang terjadi? Kita compile, still error zero error, zero warning. Tetapi bila kita run, dia tak keluar apa-apa. Nampak tak? Dan dia akan ada keluar satu lagi benda. Task 4 is topic. Okay, so maksudnya kat sini akan ada error. Apa-apa nombor dibahagikan dengan kosong, dia adalah syntax error, dia adalah error. Sama juga dalam math pun, kalau apa-apa dibahagikan dengan kosong, dia adalah error. So samalah dengan programming. Kalau apa-apa nombor dibahagikan dengan kosong, dia akan ada error. Walaupun dekat sini dia kata error dia zero, tapi bila kita run kan, dia kosong, tak keluar apa-apa. Maksudnya error, ada error dalam, ada error terjadi. So solution dia, kalau kita bahagi apa-apa dengan bahagi dengan apa-apa nombor, yang apa-apa nombor dibahagikan dengan kosong, dia tetap akan tak keluar apa-apa, tak dapat di displaykan, ada error. So sure kita ada nilai. Kita bagi 12 dengan 2, run compile, zero error, tak ada masalah. Dan keluar 6. Okay, itu yang okay, so di sini if and if hardware problem occur such as at this error or is full or printer error. Okay, ni contoh yang akan keluar bila kita bahagikan illegal operation tu dengan kosong. Apa-apa nombor kita beri kosong, dia akan keluar. Dia akan keluar yang mana dia akan keluar, tak akan keluar apa-apa dekat display. Dekat display tu yang dekat warna hitam tu tak akan keluar apa-apa, dan dia akan keluar apa tu? Task 4 was stop working. Dia tak akan berfungsi, tak akan bergerak. Dia tu tak bergerak, kerja tu tak dilaksanakan. Dan if hardware problem occurs such as hard disk error or disk full or printer error. Ni depends pada kita punya komputer. Depends pada komputer. Kalau jenis komputer, ada jenis komputer dia kata hard disk error, ada jenis komputer kata disk full, dan ada jenis komputer dia akan letak printer error. Okay, kat sini saya boleh rumuskan yang mana untuk runtime error ni, when runtime error is occur, the computer stop the execution of program and display an error message. Okay, ni yang saya cakap tadi, yang apabila kita masukkan kita bahagikan apa-apa nombor dengan tadi, dia akan
wujudnya runtime error, dan komputer akan stop untuk executekan program tu, dan dia akan memaparkan benda, akan paparkan kosong, tak ada apa-apa yang akan dipaparkan, dan akan ada error message yang mana seperti ni. Jadi kalau saya letak sini kosong, and then saya run dan compile, memang dia tak ada error, tapi bila kita run, dia akan keluar kosong display, dan akan ada satu error message yang mana akan cakap task 4 exercise has stopped. Okay. Itu yang dikatakan ni. Tara, inilah yang dikatakan error message. Okay. So pastikan error tak terjadi semasa kita melakukan program. Dan ini saya compile, saya run compile, kan ada ni. Saya tak pastikan ni kosong. So sampai situ saja yang saya dapat kongsikan mengenai error yang terdapat dalam program ini. Itu ada 3 jenis error: semantic error, logical error, dan runtime error. Dan saya telah bagikan beberapa contoh bagi semantic error, logical error, dan juga runtime error. Semoga yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada orang-orang lain, dan semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.